Okey. Tu eh. Okey, 286. Siapa nak baca? Ashraf boleh? Ashraf ada lagi ke? Ashraf? Ke dah tidur balik Ashraf? Kaizen Neck ni siapa eh? Siapa yang baru masuk ni? Okey. Saya screenshot dah dulu. Okey. 286. Boleh baca? Siapa? Ain eh? Okey, Ain. Okey. Okey, ini adalah maksud dia kan. Maksud dia kita tak boleh nak ubah lah. Okay. Sebab dia memang maksud dia macam tu, ayat Quran. Okay, kita tengok kepada intisari ayat. Okay, intisari ayat ni, intisari ayat 284. Ni awak boleh screenshot ataupun salin. Okay, nak print pun boleh. Nanti saya akan bagi nota dalam Google Classroom. Okay, nak print pun boleh tanpa dalam buku tulis Tapi dengan syarat awak faham lah. Okay, yang pertama, intisari ayat 284. Apa maksud dia? Okay, Allah kata segala yang ada di langit dan di bumi ni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada. Walaupun awak kata tu tanah awak, memang betul lah tu tanah kita kan. Tapi segala apa yang ada di langit dan di bumi ni hak mutlaknya milik Allah. Ia hanyalah pinjaman sahaja. Dan kalau nama-nama yang diberikan ataupun memang ada tanah kita tu kan, ada nama kita atas geran tu kan, tu hanyalah pinjaman sahaja. Okay. Okay, yang kedua, okay, Allah mengetahui semua amalan zahir dan juga batin. Sekarang kan awak ni orang kata zaman yang
era globalisasi, era teknologi. Teknologi di hujung jari sahaja. Apa yang awak buat, walaupun cikgu tak nampak, walaupun mak ayah tak nampak kan. Mak ayah yang kerja ataupun mak ayah ada kerja daripada rumah kan, tak nampak kan apa yang awak buat, apa yang awak search dekat telefon tu, dekat PC tu kan. Tapi malaikat sentiasa catat. Allah tahu. Okey. Lagi, yang ketiga, amalan zahir ialah amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti solat dan juga puasa. Ni berkaitan dengan agama lah. Berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan akhlak, fiqh, sirah, apa yang kita buat kan. Tu amalan zahir. Zahir ni perkara yang kita nampak. Contoh, awak menunaikan solat kan. Nampak kan awak tunaikan solat, awak ambil wuduk pun nampak, awak puasa pun nampak. Bila puasa, kita tak makan, kita tinggalkan perkara-perkara yang tak boleh buat kan. Boleh setakat tu? Boleh ke? Faham? Intisari ayat. Faham ke? Faham. Okey, yang keempat, amalan zahir, amalan batin ni maksudnya amalan yang berkaitan dengan hati kita. Contohnya kita sedekah, kan? Kita sedekah, ikhlas ke tak? Tu ikhlas ke tak tu antara awak dengan Allah lah. Contohnya apa? Awak tahu kawan kita ni berasal daripada kawan yang berlatar belakangkan keluarga yang susah kan, kurang berkemampuan. Awak sedekahkan. Contoh dia, bantu dia dari segi apa, belanja dia makan ke, belanja minum ke kan. Tapi yang kawan yang dibantu ni janganlah ambil kesempatan pula. Tiap-tiap maksudnya nak mengepau je kawan lain. Tak boleh lah, okey. Kalau dapat kawan belanja sedekah tu, kita syukurlah. Tapi jangan melampau. Maksudnya melampau ni, jangan kita nak menipu kawan. Okey, dari segi duit apa semua kan. Boleh? Boleh ke? Kena ada apa orang panggil? Kena ada rasa empati lah. Okey, bagi penerima. Bagi pemberi. Kalau penerima tu, jangan ambil kesempatan. Contohnya, kesempatan macam mana? Dengan tak nak bekerja, dengan tak nak berusaha. Tak boleh. Okey, kalau dapat bantuan pun, dia buat belanja perkara-perkara lain. Tu pun salah. Memang ada murid kita, cik kan kalau dapat beasiswa 800 kan setahun kan. Tak sampai bulan 3, sebelum ni lah, sebelum PKP kan. Tak sampai bulan 3 habis dah 800 dia belanjakan. Padahalnya MSN, Majlis Sukan Negara bagi bantuan untuk perbelanjaan sekolah dia. Maksudnya nak beli kelengkapan semua-semua ni kan. Ni dia pergi beli, dia buat belanja yang tak sepatutnya lah. Tu yang tak boleh tu. Lepas pada tu memang duit beasiswa semua disekat. Maksudnya nak keluarkan duit tak boleh keluarkan sekaligus. Kena keluarkan sikit-sikit lah. Okey juga buat macam tu kan. Demi nak menjaga awak punya duit tu supaya tak apa, tak habis dengan benda-benda sia-sia. Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Sebab memang ada yang terjadi. Okay? Sebab awak ni sekolah sukan dia kadang-kadang pergi tournament pun dapat duit juga kan. Tu saya tak pastilah macam mana pengurusan dia. Tapi nak cakapnya awak jaga apa, jadi apa, yang jaga tepi tu kan, dia panggil apa, jaga line pun dapat duit juga kan kebiasaannya. Tapi sekarang kurang lah sebab kita tak buat aktiviti apa, tournament kan. Kalau ada tournament memang awak akan dapat duit juga. Tu salah satu kelebihan. Okey. Okey, lagi ayat, intisari ayat 285. Okey, yang pertama,
semua Rasul memiliki akidah tauhid yang sama. Akidah tauhid yang sama ni macam mana? Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Boleh ke? Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang orang yang beriman, yakin dengan akidah, yakin dengan risalah tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tu intisari ayat 285 eh. 284 pula. Sekejap, awak nampak ke yang bulat-bulat ni dekat skrin? Nampak ke? Tak nampak eh? Nampak slide je kan? Kan? Okey. Intisari ayat 286. Okey, tengok eh. Yang pertama, Allah tidak membebankan hamba dia dengan amalan yang tidak mampu dilakukan. Apa yang Allah bagi ni setimpal dengan kemampuan manusia itu sendiri. Contoh dia apa? Kita ditaklifkan untuk solat fardu 5 waktu sehari semalam. Cukup. Okey? Tu. Maksudnya manusia mampulah. Jangan tinggalkan solat. Okey, yang kedua, setiap perbuatan manusia ni akan dihisap. Dihisap ni apa? Maksudnya segala apa yang kita buat dekat dunia ni akan dihisap, akan dihitung di pada mahsyar. Kita ada neraca, kita ada mizan, penimbang kan antara dosa dan juga pahala. Okay, kita juga ada buku amalan. Buku amalan baru sahaja ditutup kan. Okey, lagi. Okey, yang ketiga, kebaikan yang dilakukan diberi pahala. Apa yang awak buat baik, semua dapat pahala. Okey, yang keempat, kejahilan akan dibalas dengan dosa. Tu Allah dah janji dah. Cuma kita tak nampak. Kita tak nampak macam mana zat dosa itu, tak nampak macam mana pahala itu. Faham? Kalaulah awak nampak kan pahala ni jatuh seperti hujan ataupun pahala ni jatuh seperti, kalau jatuh seperti hujan boleh tak ada air kan, guna kan. Kalaulah Allah turunkan pahala, contoh awak buat kebaikan, Allah turunkan pahala dengan hujan duit kan, mesti semua akan nak buat kebaikan. Kan? Kita nampak. Sebab kita nampak yang mana dah tadi Google Map. Hafiz, kenapa terkeluar ke? Okey, kalau kita ni nampak kan ibarat hujan duit kan, mestilah apa, kita berlumba-lumba nak buat kebaikan. Kalau pahala tu turun seperti hujan duit, semua akan nak buat. Dan kalaulah awak nampak macam mana dosa tu dia punya balasan tu kan, nescaya kita tak akan buat dah dosa tu. Tapi sekarang kita hanya tahu, kalau mencuri, kalau ikut hukum Islamnya kena potong tangan kan. Kalaulah betul-betul hukuman potong tangan tu dibuat, mesti semua tak akan buat dosa dah. Tu nak cakapnya ada rahsia antara kenapa Allah menguji manusia macam tu. Faham? Walaupun kita tahu ada negara Islam yang mengamalkan hukum hudud. Maksudnya siapa yang mencuri akan dikenakan hukuman potong tangan kan. Jadi semua takkan buat lah.
perbuatan mencuri tu. Sebab dia melaksanakan hukum hudud tu kan. Kalaulah manusia buat benda tu, saya yakin mesti takkan ada perbuatan-perbuatan seperti minum arak, berzina, apa lagi, mencuri, murtad. Sebab bila kita dah laksanakan, orang akan takut. Kan? Itulah. Jadi, awak sebagai pelajar Islam, orang Islam sendiri kan, kena jagalah semua-semua tu. Okay? Supaya kita ni terhindar daripada, supaya kita dapat mengurangkan dapat dosa tu. Bila bercerita tentang dosa ni, kita ada dosa besar, kita ada dosa kecil. Seperti mengumpat, dosa kecil juga. Buka aib orang, dosa besar tu. Kenapa? Sebab dia akan buatkan orang tu lebih apa? Okay, mengaibkan orang. Dosa besar ke kecil? Sebab dia melerik-lerik berpanjangan kan? Jadi awak kena jaga semua tu Boleh? Boleh ke? Apa lagi dosa besar? Dosa besar ni tingkatan dosa besar, dosa kecil. Kalau tak salah saya, awak akan belajar tingkatan 4. Tak apalah, tu nanti awak akan belajar kan. Tapi biasa kita dah tahu dosa besar apa. Contoh dia fitnah kan. Fitnah tu pun antara dosa yang besar. Okay, fitnah orang tak boleh. Boleh? Boleh ke lagi? Boleh ke? Boleh Okay, ni dia bagi latihan ni. Okay, saya nak tambah kunci ilmu. Kunci ilmu lagi dalam buku teks ni. Allah kata, sekejap. Macam mana nak buat ni Stop sharing. Okay. 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 Nampak buku teks ni? Nampak kan? Okay. Dalam kunci ilmu ni muka surat berapa ni? Surat 14. Muka surat 14. Okay. Allah. Kenapa jadi macam ni? Sekejap Ini memang kecil Oh macam ni lah kan. Okay. Kunci ilmu ni kan. Allah SWT memberikan keringanan dalam syariat mengikut kadar kemampuan hambanya. Okay, contoh dia solat wajib. Solat wajib dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Okay, namun boleh dilakukan dalam keadaan duduk, mengiring, menelentang bagi orang yang sakit. Lepas tu last kali kita boleh ikut isyarat kelopak mata. Kalau tak mampu juga dengan mata, kita boleh ingat secara dalam hati lah. Okay. Tu antara keringanan, ruksah-ruksah dalam solat. Okay, lagi dalam kunci ilmu ni kan. Okay, apabila diturunkan ayat 284 surah Al-Baqarah ni, okay, para sahabat terasa beban yang berat kerana Allah Subhanahu Wa Taala menilai segala amalan yang zahir dan tersembunyi. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat 285 dan 286 surah Al-Baqarah ayat 285 286. Okey, lagi dia kata ni dalam buku teks awak ni. Okey, baca Al-Quran, baca ayat 285 dan 286 ni dapat menghindarkan diri daripada segala keburukan, godaan syaitan, gangguan jin, manusia. Hal ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud. Okay, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini
Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatil fi lailati kafatahu. Rawahul riwayat Bukhari dan juga Nasa'i. Okey, maksud dia apa? Dia kata daripada hadis ni kan, siapa yang baca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, iaitu ayat 285 dan 286 pada malam hari, maka kedua-dua ayat itu sudah mencukupi baginya untuk apa? Yakni dalam kurungan tu kan, menghindarkan diri daripada segala keburukan, godaan syaitan dan juga gangguan jin dan juga manusia. Sebab itulah awak kena hafal ayat ni. Sebab tu awak kena hafal ayat ni. Amanah Rasul hingga 286 kan. Tapi dia tambahlah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ni. Kan? Ayat ni awak kena hafal lah. Boleh? Boleh. Kenapa? Dia kata tadi daripada Ibnu Mas'ud kan. Di apa? Uh, menceritakan Rasulullah bersabda, kalau kita hafal ayat ni, kita baca pada malam hari, kita amalkan, kita akan terhindar daripada godaan syaitan. Lagi apa? Kita terhindar daripada keburukan, gangguan jin dan juga manusia. Boleh? Boleh ke hafal? Boleh? Boleh Boleh ke? Ni muka surat 13. Okey, sebenarnya kan, kalau semua ada buku teks tak kat rumah? Bawa balik buku teks? Bawa balik Kalau tak, tak bawa balik buku teks, sebenarnya kita ada buku apa? Anyflip. Saya dah apa, buku teks dalam talian tu. Boleh rujuk situ juga. Okey? Yang saya dah kongsikan dalam Google Site saya pun ada, dalam Google Classroom awak pun ada. Saya dah masukkan semua dah. Cuma awak kena pandai-pandailah cari dalam tu. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh ke Sabtu? Boleh. Ada nak tanya? Okey, sebenarnya kan kalau awak tengok dalam Google Classroom, apa Google Meet ni dia dah tambah aktiviti kan dalam Meet ni. Awak boleh apa? Boleh tanya soalan. Kan? Boleh tanya soalan. Saya dah buka dah ni. Ask a question. Boleh. Tengok dalam aktiviti awak tu. Lepas tu poll, ada poll. Jadi lepas ni kalau kita buat apa? Google Meet boleh buat poll lah. Tapi saya tak pastilah sebab apa? Dalam sebab bila buka dengan telefon dia macam terhad sikit. Dia tak boleh nak rakam. Banyaklah features-features yang terhad. Laptop saya pun gelap ni, tak boleh nak buka. Tengok. Tiba-tiba mati dah. Okey, soalan kan. Ada nak tanya soalan? Kalau awak tengok dalam Google Meet tu dia ada apa? Ada tambah features baru. Activity. Awak boleh tanya cikgu. Q&A, question and answer. Poll tu rasanya untuk cikgu lah. Untuk cikgu bagi poll. Your host. Maksudnya cikgu lah bagi poll. Macam dalam Telegram tu. Tapi kan, sebab Google Meet ni dia macam besar sikit kan. Kalau ada masalah juga dalam Google Meet, tak boleh nak buka, saya tetap akan guna pool Telegram juga. Okey? Boleh? Faham setakat tu? Faham Faham ya? Okey. Sebenarnya ada ni kan. Ada apa? Ada soalan kan tadi. Okey, soalan dia. Terangkan dua intisari ayat 284 surah Al-Baqarah. Okey, jadi jawapan dia intisari ayat yang ada dalam skrin ni. Faham? Kebiasaannya kalau soalan PT3 keluar, dia akan tanyalah intisari ayat ni. Yang ni awak tak boleh nak reka, awak kena hafal lah. Nak tak nak, okey? Kalau pengajaran
Okey, kalau pengajaran, cara nak jawab pengajaran, mesti ada tak pengajaran dalam tak ada Tak ada, tak apalah. Pengajaran tak ada. Tak apa, tapi tak apa. Saya bagi tahu juga kalau nak buat ayat pengajaran, mesti ada pendahuluan. Pendahuluan ni macam mana? Pendahuluan ni apa? Contoh dia ayat ni berkaitan dengan apa? Ayat ni berkaitan dengan Allah penguasa mutlak kan? Okey, Allah penguasa mutlak. Okey, Allah penguasa mutlak kan ayat ni kan. Jadi apa intisari pasal ayat ni? Tu yang awak kena buat. Intisari dia pasal uh, apa? Allah tak bebankan hamba dia. Okey, Rasulullah memiliki akidah dan tauhid yang sama. Okey, Rasulullah seorang yang beriman kan. Tu antara dia punya intisari ayat dalam buku teks ni kan. Ni. Kan dia susun cantik dah ni. Awak kena susunlah ayat ayat yang cantik dan jadikan dalam ayat pengajaran. Contoh dia, kita hendaklah beriman bahawa segala, tengok yang pertama ayat yang pertama ni saya buat. Segala yang ada di langit dan di bumi milik Allah SWT. Kan? Jadi jadi ayat ni. Jadi untuk alamak dia ni. Untuk ayat yang pertama ni jelas ke kurang jelas Sorry saya buka dengan telefon je ni. Segala yang ada di langit dan bumi ni kan milik Allah SWT. Jadi macam mana nak bina ayat? Bina ayat. Segala yang ada di langit dan di bumi di milik Allah ni kita panggil isi. Macam mana nak bina ayat? Kita hendaklah beriman bahawa segala yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita sentiasa berada di dalam landasan akidah yang betul. Okey, cukup dapat 2 markah. Boleh? Faham ke? Faham ke? Nampak tak ayat dia? Yang dia bagi ni, intisari ayat ni semua isi tau. Kalau nak buat ayat pengajaran, awak kena masukkan pendahuluan dan juga huraian. Huraian tu bila selepas penanda wacana mesti ada huraian. Okey? Ada huraian lah. Lepas penanda wacana apa? Agar, supaya kan. Supaya apa? Akidah sentiasa teguh. Supaya kita berada di landasan yang betul. Okey, tu huraian. Okey, yang kedua, kena tambah. Kat depan ni sebelum intisari ayat ni kan. Sebelum intisari ayat ni awak kena tambah dekat depan. Umat Islam mestilah ataupun umat Islam wajib ataupun umat Islam hendaklah. Faham? Ataupun kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah. Okey? Okey, boleh ke? Faham ke? Faham tak? Faham cara nak bina ayat pengajaran. Sebab saya tak tanda awak punya kertas, saya tak tahu macam mana cara awak nak jawab. Awak jawab soalan. Okey? Nanti kita akan buat latihan. Awak akan inilah cara-cara nak jawab soalan Okey. Okey, tugasan awak, saya nak awak apa? Tulis dalam ni boleh tak? Bina ayat pengajaran dalam mesej ni. Boleh ke tak? Saya nak tengok. Betul ke tak? Bina ayat pengajaran berdasarkan intisari ayat tadi. Boleh? Boleh ke? Kita ada masa dalam 13 minit lagi. Boleh ke? Bina? Ataupun awak nak sebut je, boleh juga. Boleh ke? Jeremy boleh Jeremy bina ayat pengajaran. Jeremy?
Faham ke tak cara nak buat ayat pengajaran? Cuba cuba bina. Boleh tak? Sebut pun boleh. Spontan je. Sebab kita tak banyak masa. Jeremy, boleh ke? Cuba bina ayat. Berdasarkan ayat ni. Nampak ke tak tu? Boleh pilih lah mana-mana ayat 284 ke, 285 ke, 286. Boleh ke? Ada idea tak macam mana nak bina ayat? Seorang je. Saya nak wakil seorang je yang buat pengajaran. Ada siapa-siapa nak jawab? Ada siapa-siapa nak cuba ayat pengajaran? Sebab ayat pengajaran ni kalau disoal dalam PT3, pentaksiran tingkatan 3, markah dia 2 markah. Kalau awak salah teknik, silap air bulan tak dapat 2 markah. 2 markah untuk satu tajuk lah. 4 markah satu tajuk. Maksudnya dia ada nak 2 pengajaran. Boleh ke? Tak apalah. Ni first time kan, saya tak nak tekan. Tapi type dalam Google Classroom boleh, nak WhatsApp saya pun boleh, okey? Boleh ke? Boleh? Boleh? Ashraf boleh? Okey, kalau boleh angkat tangan. Kalau boleh, kalau faham apa yang saya ajar hari ni, angkat tangan. Okey. Jeremy boleh, Kaisara boleh, Hafi boleh. Okey, boleh Harap tak ada masalah. Okey, sekejap saya nak tengok siapa yang masuk ni. Yang latest sama dengan tadi Saya rasa kita tamatkan kelas setakat ni. Sekejap saya apa? Screenshot awak punya ni. Done. Okey. Terima kasih semua. Hmm, terima kasih semua. Salam. Salam. Salam.